مصنفه المذكور بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث يشاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا جنة jannah jannatun ولا جنة ولا نار ولا tengok ملك mi ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور qasama قسم ذلك النور أربعة أجزاء وخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوحة ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول حملة العرش ومن الثاني حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى ومن الثالث نور أنفسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كذا في المواهب لدنية من غير ذكر سند حديث ومن غير تتمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين حاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم نعلته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه وروى عبد الرزاق أيضا في مصنفه المذكور. وروى dan telah meriwayatlah Abdul Razzaqi oleh Al-Imam Abdul Razzaq أيضا juga kama taqaddam fi musannafihi al-madhkuri dalam musannafnya Abdul Razzaq al-madhkuri yang tersebut bisanadihi dengan sanadnya Abdul Razzaq an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama sekali ialah bahawasanya kita sebut dah kemarin bahawasanya kewujudan hadis Nur Muhammad di dalam musannaf Abdul Razzaq tidak dapat dibuktikan melalui ilmu hadis yang mana yang kita sebut dah kemarin bahawasanya masih belum dapat dibuktikan. Kerana bahawasanya para ulama terdahulu mereka mendakwa bahawasanya hadis ini berada dalam musannaf Abdul Razzaq. Dan mereka mendakwa bahawasanya musannaf Abdul Razzaq telah hilang kebanyakan nuskhahnya. Ini disebut oleh Al-Habib Abdul Rahman Al-A'zami mengatakan hilang juzuk yang pertama dan yang kedua daripada musannaf Abdul Razzaq. Maka para ulama mengatakan bahawasanya hadis tersebut adalah musannaf Abdul Razzaq. Dan telah mendakwa oleh sebahagian ulama min kibar sufiyah, di kalangan kibar sufiyah, ini adalah kerjanya Wahabi. Jadi disebut oleh Syekh Muhammad Al-Hud bahawasanya hadis ini telah dikoyak oleh puak-puak Wahabi. Dia kata bukan anak kata. Dia dakwa, dia yang tanggung. Naqil la yus'al. Orang yang menukilkan tidak ditanya. Dan kemudiannya telah terbit dalam masa 10 ke 20 tahun yang lepas cetakan Al-Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq. Iaitulah Syekh Dr. Isa bin Mani' telah menjumpai nuskhah yang apa dia? Yang dijumpai manuskrip
yang menunjukkan manuskrip tu ialah ditulis tajuknya Al-Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq. Juzuk yang telah hilang daripada Musannaf Abdul Razzaq yang diambil daripada sebahagian tangan ulama sufi. Namun terbukti bila mana dikaji balik setelah dicetak, para ulama kaji bahawa cara tulisannya itu cara tulisan orang yang baru. Cara tulisan tu tulisan apa? Orang baru. Yakni pertama sekali penulis bagi manuskrip tu tak dapat dipercayai. Siapakah dia? Dan begitu juga apa? Begitu juga bahawasanya cara tulis tu tulis orang baru, bukan tulis orang lama. Maksud cara tulis ni apa? Bukanlah makna dakwat pen itu baru ataupun lama, bukan. Tetapi bermaksud ialah cara tulis. Masalah bagaimana ulama dulu untuk menandakan nuskhah itu telah dimuqabalah. Maksud dimuqabalah telah dibaca. Bila tulis kitab, anda baca, mak dengar. Kalau salah, mak akan tanda. Tapi adakah satu malam tu dia mampu semak semua kitab? Tak. Masalah satu malam tu mungkin 10 muka surat. Maka 10 muka surat dia akan tanda. Dengan warna apa? Warna merah masalah. Itu panggil bahawa cara untuk mereka tahqiq maktutat zaman dulu. Bukan zaman-zaman sekarang ni cek satu, lepas tu boleh plastik 1000. Zaman dulu tak. Setiap ni kena cek. Setiap ni kena cek. Dia panggil istilah muqabalah. Maka cara tulis tu cara tulis orang baru. Nampak tak? Yang ni masalah. Anda buat misal kemarin dulu. Syimi. Masalah. Boleh tak dia buat dakwaan bahawasanya matan Jurumiyah telah hilang sebahagian yang besar. Maksudnya Jurumiyah yang ada pada tangan kita ni boleh tak? Jurumiyah yang tak cukup. Ada dia kata ada lagi bab majzumat. Faham tak? Lalu datang puak Wahabi telah mengkoyak akan bab majzumat tersebut. Kerana boleh annau jazm bil yaqin. Jazm dengan hati. Orang duk dakwa gitu tak? Orang duk dakwa kata apa? Hilangnya apa? Jurumiyah bab majzumat. Kerana sampai bab makhtutat saja. Majzumat tak ada. Baik. Maka Syimi pun kata apa? Telah apa? Boleh tak buat andaian bahawa Syimi pergi ke makhtutat dia buat tulis macam orang dulu. Dia buat manuskrip macam orang dulu. Dia ambil apa? Bulu ayam. Kemudian dia ambil dakwat, kemudian dia tulis. Faham tak? Diberi nama Al-Juz'ul Mafqud min Matnil Ajurumiyah. Kemudian apa? Kemudian Syimi apa? Keluarkan. Ni ada. Juz'ul Mafqud. Faham tak? Jumpa dah. Faham tak? Kemudian apa? Dia pun cetak. Hak tu cerita kalau Syimi yang bohong lah. Faham tak? Masalah Syimi yang reka. Al-Juz'ul Mafqud min Matnil Ajurumiyah. Kemudian dia simpan dalam pondok dia. Itu masalah minta orang tak punya panjang umur, dia mati. Lepas tu cucu dia, pada cucu dia. Tiba-tiba bawa geledah kitab dia jumpa Al-Juz'ul Mafqud min Matnil Ajurumiyah. Dia boleh jadi tak benda tu? Jadi. Maka menunjukkan nuskhah ini muzawwarah. Kalau cara tulis tu cara tulis orang baru. Macam mana orang boleh tahu kata? Orang tengok cara tulisan dia. Ini bukan tulisan orang zaman musannif ataupun zaman apa? Musannif bagi musannif apa? Anak murid bagi musannif, anak murid bagi musannif. Macam Fatu buat anda tadi. Dia kata muda mungkin baru ditulis. Yang ni masalah orang yang tulis cetakan tangan tu, tulisan tangan tu, Musannaf Abdul Razzaq, dia ambil pada nuskhah sebelum dia. Betul tak? Cuma dia ni orang baru. Dia pun tulis cara orang baru. Macam nak jawab? Jawapannya tetap masih lagi ihtimal. Yang pertama, siapa dia? Adakah dia ni siqah, tak bohong? Yang pertama. Kemudian, nuskhah yang didakwa apa? Yang didakwa kata dia ambil pada nuskhah sebelum. Pun kena cek. Betul ke tak? Tak, masih husnuzan. Tak, man kazama alayhi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ni kalam apa disebut pada hadis Nabi SAW, kena beringat. Lepas tu bila ada sekali pun ada ceramah. Ada ceramah, anda baca hadis baginda Nabi SAW, iaitulah halaka al-alimun illa al-amilin. Celakalah bagi orang yang berilmu melainkan orang yang beramal. Wa halakal amiluna illa al-mukhlisin. Dan celakalah orang yang beramal melainkan orang yang ikhlas. Betul tak? Anda sebut sebagai hadis. Tok Guru tegur. Betul ke ni hadis? Kata yuqal dalam kitabnya begitu. Faham tak? Cuma bila cek balik hadis tu, hada hadisun mawdu'. Maka sepatutnya bagi orang yang nak yang nak meriwayatkan sebuah hadis dan menyebutkan hadis ialah mengetahui kedudukan hadis tersebut. Faham tak? Paling kurang. Supaya tidak masuk dalam bab man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tamam?
Itu bukan hadis. Dalam agama ada yang satu biayaan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. أول الدين معرفة الله. هذا ليس بحديث. Anda cari lama dah awal الدين معرفة الله. Dan setakat perjumpaan anda tu apa dia? Tak dinisbahkan sebagai hadisun nabawiyyun syarif. Cumanya yang menisbahkan sebagai hadis di antaranya dalam kitab Zahratul Murid untuk orang Kutih. Khulasa Tauhid Ayadi. Sapian. Ayo. Awwaluddin ma'rifatullah. Sebahagian dobit guru mengatakan apa? Masa ngaji Zahratul Murid, dobit guru apa? Ini bukan hadis tetapi ini adalah mafhum bagi hadis. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah, yakni apa? Mafhum makna daripada apa hadis-hadis yang lain. Ada kalau jawapan jadi mafi iskal. Cuma nak lafaz awal ad-din ma'rifah Allah. Hal huwa hadisun nabawiyyun syarif? Fihi bahas. Setakat anda cari tak jumpa. Oh di ma'rifatullah. Kalau siapa jumpa beritahu. InsyaAllah. Syuf, masalah, muskilah berkenaan dengan kitab-kitab jawi. Kitab jawi apa dia? Ahadis. Dalamnya ahadis. Pertama sekali kita kena tahu. Bukan dalam kitab jawi je ada hadis dhaif jiddan, di maudhu' ila akhirih. Hatta kitab Arab. Jadi untuk enta ataupun untuk Wahabi nak rak kitab jawi sebab ada di apa? Syekh anda beritahu Kitabut Tauhid bagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad Abdul Wahhab, Wahabi tak? Muhammad Abdul Wahhab. Yang Kitabut Tauhid memang dipelajari oleh semua geng-geng Salafi Wahabi. Dalam tu himpunan hadis-hadis dhaif, belambak hadis dhaif. Bahkan hadis maudhu'. Bahkan apa? Dalam bab sifat Tuhan. Bab sifat Tuhan yang kita Asy'ariyah wal Maturidiyah takkan menggunakan dalil dalam bab sifat ketuhanan melainkan apa? Al-Quran dan hadis mutawatir. Tiba-tiba mari puak ni, wajib katakan hadis sahih, tamam. Hadis hasan, tamam. Hadis dhaif. Wa hadis dhaif jiddan wa maudhu'. Hak tu yang Tuhan apa duduk bersila lendik bersila. Tuhan apa duduk atas arasy, kaki dia mana di kursi. Ini wa al-arasy tempat duduk apa? Bawah. Kursi pada tempat kaki, maudhi'ul qadamain. Hadis apa? Dhaif jiddan. Ada hadis palsu Tuhan duduk atas apa? Duduk atas apa? Atas arasy berbunyi hadis ati tu. Ada hadis maudhu'. Mambuhlah kitab. Lepas tu tanya pada Samahatul Mufti Syekh Saleh Fauzan. Hafizahullah taala. Saleh Fauzan apa dia? Kibar ulama Saudi. Orang kata, betul ke orang kata dalam kitab Tauhid ada hadis-hadis dhaif? Woi, marah ya. Jangan macam ni, faham tak? Ini yang kita marah. Hendak mengata kepada ulama-ulama kita. Ini adalah tujuannya untuk apa? Menjatuhkan kredibiliti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Pasal apa? Soalannya apa? Hari ni kita lah mubtadi'ah tu. Kita lah mubtadi'ah tu. Kita nak mendatangkan tasykik kepada apa? Geng-geng Salafi adalah apa? Dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahhab ada hadis-hadis dhaif, ada hadis palsu. Oh, kamu kata ni apa? Ini tujuannya apa? Geng-geng pok-pok bid'ah untuk menjatuhkan kredibiliti Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini apa? Jaga-jaga. Jaga daripada pok ni. Marah kita tanya je pun. Jadi siapa yang lagi teruk? Al-Imam Al-Ghazali orang marah dia Ihya Ulumuddin apa? Hadis dhaif, hadis maudhu'. Ya Syekh, Ihya Ulumuddin dalam bab hati, bab tasawuf, bab hati. Yang jumhur ulama dia Al-Fadail A'mal Syekh. Ni bab Tuhan. Oh, buh hadis apa? Hadis dhaif maudhu'. Tak? Itu yang disebut oleh bahawa kazzabun dajjalun. Sama itu. Dajjalun kazzabun. Jadi nampak teruk. Sebab itu bila orang erat kitab jawi, hadis dhaif, hadis maudhu', Syekh macam tak masuk akal. Faham tak? Adakah soalan dia, adakah ditolak sebuah kitab kerana ada hadis dhaif dan maudhu'? Faham tak? Adakah ditolak satu kitab kerana ada dalamnya hadis dhaif dan maudhu'? Ya. Tak, Syekh. Sunan Ibn Majah tak payah baca. Faham tak? Fi hadis musta'ilah. Ada hadis apa? Hatta di dalam tu beberapa dia kata dikatakan hadis maudhu'. Tak payah baca. Faham tak? Wah, jadi gitu nampak. Jadi nampak dia apa? Dia perangai dia macam perangai apa? Perangai Israel. Betul perangai dia macam perangai Israel. Yang ni masalan Israel bunuh orang. Tak? Bunuh orang Palestin. Tangkap orang Palestin tak ada masalah. Tapi bila orang Palestin Hamas masalan tangkap 2-3 orang apa? Budak Israel. Terus bawa wacana. Faham tak? Buat bertemu ramah dengan apa? Dengan apa wakil-wakil apa Hamas dia kata. Macam mana Islam boleh apa? Menangkap orang-orang yang tidak bersalah 3-4 orang. Tu dia. Ada bunuh puluh ribu. Tu perangai Israel. Allah hadis hakikat. Yang anda kata Ustaz ni bukan apa? Kerana Dr. Abdul Qadir Husin. Bersebut bersama. Tak?
Bab yang kita dalam bab tasawuf dia, kitab-kitab apa? Hadis-hadis apa? Dhaif wa maudhu' ila akhirih. Bab sifat Tuhan. Bab tu kaedah di Wahabi apa? Apa dia kaedah hadis mereka? Kaedah mereka ialah tidak dibenarkan beramal dengan hadis dhaif pada semua bab termasuk fadail amal melainkan pada bab sifat Tuhan. Yakni Tuhan nak jalan ke, Tuhan nak berdiri ke, Tuhan nak lompat ke, ila akhirih. Kullu hadha jaiz. Kerana apa? Kerana fihi raddun ala al-bid'ah. Rad pada apa? Geng-geng bid'ah. Itu kek-pok kita lah. InsyaAllah. Balak lah, balak. Inallah. InsyaAllah. Ala kullah, kembali bertajuk. Macam soalan lepas tu dia, ada dhaif dalam kitab Jawi. Memang ada. Cuma tak nafi. Cuma kena ingat balik. Ulama Jawi, mana dia ambil? Jadi adakah dia meminjai bihim daripada poket apa? Lah, dia pun terjemah kitab Arab. Mereka terjemah daripada kitab Arab. Dan kalau dalam kitab tu Arab tu ada kitab hadis maudhu', maka dia pun nukil benda semua. Sebab apa? Tujuan kitab Arab, kebanyakan kitab Arab. Hatta pada sarih kalam Syekh Daud Al-Fatani rahmatullahi alaihi. Dalam kebanyakan kitab-kitab dia. Tengok dalam kitab apa? Sebelah Buriyah tu. Apa nama kitab dia? Sebelah Buriyah tu, kitab buat muamalat. Dia sebut apa? Mutarjiman. Tujuan kau mutarjim. Terjemah. Bila terjemah ni maksudnya apa? Nak rok jangan rok kita, rok asal. Kalau tempat tu buat al-manqul. Tempat yang dipindah manqul anhu. Maka para ulama Jawi, tujuan tugas mereka hanyalah menterjemah. Tamam? Tujuan mereka hanyalah menterjemah. Maka nak rak bukan rak kitab Jawi, kitab Arab asal. Tamam? Kemudiannya, ilmu hadis ni bukan semua ulama dapat. Ilmu hadis bukan semua ulama yang alim dalam beberapa bidang ialah alim dalam bidang hadis. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i sebut rahmatullahi alaihi, atadhunnu an tajma'a bainal hadis wal fiqh? Hayhat. Hai ingat boleh himpun di antara hadis dengan fiqh. Hayhat. Hayhat ni apa? Jauh. Bukan senang. Pasal ilmu hadis ni apa? Ilmu ar-rijal. Ilmu hadis ni kena kuasai ilmu orang. Maksud dia hantar kena perawi. Kan semua orang mampu nak buat. Faham tak? Kalau ulama tak mampu, kalau sebahagian ulama ia bersibuk dengan fiqh, sibuk dengan tasawuf, sibuk dengan nahwu, bukan bidang dalam ilmu rijal hadis. Apatah lagi pilot. Apatah lagi pilot, apatah lagi orang yang tak bisa mengaji. Tiba-tiba tarik kaji hadis. Ada kazab. Faham tak? Faham ya, Syekh? InsyaAllah. Apa dia? Laduni. Oh, kazab. Faham tak? Sebagai banyak lagi jawapan nak jawab. Masalah apa orang kata Imam Rafi'i tak erti hadis. Tampak pula, faham tak? Jadi hatta orang pondok kata, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i kita dahulukan Imam Nawawi. Sebab apa? Imam Nawawi kalam dia mu'tamad. Kemudian Imam Nawawi ni boleh belaka. Termasuk dalam hadis. Imam Rafi'i tak boleh. Imam Rafi'i tak boleh hadis. Kalam ajib jiddan. Imam Rafi'i para Wahabi pun kata. Imam Rafi'i tak alim hadis. Kenapa? Dalam kitabnya hadis maudhu'. Ni jawapan yang bagi syubhah. Ni kena reti juga. Para ulama dahulu, mereka ada satu kaedah. Mereka akan letak semua dalil dalam kitab mereka. Sahih, hasan, dhaif. Semua masuk. Tak kisah dah. Sahih, hasan ke maudhu'. Sebab apa? Cara mereka ni sebut dalam kitab dalam Imam Muhammad Basaudan sebut dalam kitab Al-Maqasidus Saniyah, menyebutkan cara ulama terdahulu. Ialah mereka menyebutkan masalah fiqh serta dalilnya, semua dalil hasan, dhaif, maudhu'. Siapa yang nak mengetahui adakah sahih, adakah hasan, adakah dhaif, kembali kepada kitab hadis. Kerana sekarang ni bukan kitab hadis, kitab apa? Kitab fiqh. Sampai datangnya Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, maka dia membuat apa? Kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' apa dia? Dalam tu bahas belaka. Fiqh pun bahas, nak bahas i'rab pun bahas, nak bahas apa? Hadis pun bahas, semua bahas belaka. Ni cara apa? Cara yang diibda', dibuat oleh Imam Nawawi. Jadi semua yang datang selepas tu cara ikut Imam Nawawi. Jadi Imam Rafi'i sebelum Imam Nawawi, cara dia apa? Cara fuqaha. Dia masuk hadis apa? Hadis-hadis yang katanya dhaif wal maudhu' semua apa? Kerana cara ulama fiqh zaman dahulu begitu. Siapa yang nak bahas hadis dhaif maudhu'? Bukan sini, sana. Tu cara apa? Cara sinar. Tapi berapa ramai orang yang tuduh dia para ulama dahulu tak erti hadis. Tamam? Faham betul? Dapat satu jawapan untuk kitab Jawi. Kan banyak sangat jawapan ni. Tamam? Boleh betul? Yang ni mereka hanyalah menukil daripada kitab Arab. InsyaAllah. Kalau yang mengajar dan mengetahui hadis tersebut ada dhaif,
atau hadis tu maudhu' masalan maudhu'un ka hadis dhaif. Maka dia ceritalah. Hadis ni maudhu' bas. Tu jelah nak bagi. Yang ni bahawa anta bila mengajar tu kitab, kemudian anta jumpa hadis maudhu'. Agaklah hadis ni maudhu'. Apa masalah dia? Munaqashah kan? Terai dikerah macam batu. Faham tak? Tapi Syekh apa dia? Syuf, anta bila sebut kata maudhu'. Adakah maudhu' tu daripada penelitian tau? Anta parti pusing sana pusing ni. Maudhu'. Penelitian tau ke? Ni bongok kan, faham tak? Anta bukan maudhu' kata sebab diri anta kata. Tapi ulama' yang kata maudhu'. Maka ulama' biar bergaduh dengan ulama'. Bas. Anta baca kitab. Kata Al-Imam Sakhawi haza hadisun maudhu'. Dia biasa. Faham tak? Berapa kali dah sebut bila satu masalah ada sandar pada siapa? Pada Syekh fulan, pada Syekh fulan, pada Syekh fulan. Sebab apa? Sebab anda kata anda tak ada apa-apa. Tidak, selama-selama ni anda bila rak, anda kata apa lah kali? Ini dah takrir si fulan, ini dah takrir si fulan, ini dah takrir si fulan. Jadi apa? Terlepaslah hak no. Nak rak aku apa? Bukan aku kata, dia kata. Tak berhati dia, cari dia. Faham tak? Anda cuma nukil. Faham tak? InsyaAllah. Sebab itu dalam kaedah ilmu munazarah, dia kata, yutlab minan naqil tashihun naql. Faqat. Dituntut daripada orang yang menukil, ialah nukilan itu nak mesti benar ataupun tidak. Itu sahaja. Lepas tu nak bahang tu apa? Nak bahang dengan mudda'i. Yang mendakwa. Tu yang bahang dia. Dakwa dia, ada dakwa lah masalah ni dia. Masalah ni ada hukumnya begian. Anta bahang dia. Sampai apa? Sampai tak boleh jawab. Tapi bila apa? Bila bahang. Ni kalau Imam Syafi'i. Bas. Maksud dia apa? Tutuplah bahagian tu. Nak bahang bukan bahang. Anda kata anda cuma nukil saja. Itu cara kita faham tu. Jadi bila sampai pada part-part yang tadi tu, apa nukilan? Kata Syekh Fulan, bagian-bagian. Dah tutup. Lepas tu Syekh Judhi bila bahang dengan dia masalah apa? Masalah contoh macam hadis-hadis Nur Muhammad dalam kitab-kitab Maulid berlambak. Syekh Judhi abang kata cara dia mudah. Anta buat buku, bila buat buku Maulid, anta tulis ta'liqat. Ta'liqat dia apa? Ta'liq nombor 1. Ini hadis kami tidak menjumpai dalam mana-mana kitab hadis yang bersanad. Ada masalah? Tak ada masalah. Itu saja. InsyaAllah. Ini untuk permulaan lah. Kalau nak munaqashah lebih-lebih tu, kena ahli dia. InsyaAllah. Itu kita pun tak sampai lagi. Habis. Kembali pada tajuk. Dapat satu jawapan tu untuk masalah ni? Sesuatu jawapan. Ini jawapan sesuatu. Untuk masalah ni insyaAllah. Baik. Warawa Abdul Razzaq aydan fi musannafil mazkur. Syuf. Abdul Razzaq. Jadi bila musannif telah mendakwa juga benda yang sama. Apa dia? Iaitulah hadis ini dalam musannaf Abdul Razzaq. Tamam? Baik. Sekali anak cerita. Anda cerita dah kemarin tu. Tapi kita akan last kali kita akan ambil. Adakah musannif mengambil hadis ini daripada musannaf Abdul Razzaq sendiri? Tak. Sebab apa? Last kali dia akan sebut apa tadi? Kadza fil mawahibil laduniyah. Masa musannif bukan ambil daripada Abdul Razzaq. Mana tak ada, kita ada hilang. Juzuk yang pertama, juzuk kedua. InsyaAllah. Warawa Abdul Razzaq aydan fi musannafihi al-madhkur. Musannafnya yang tersebut. Bisanadihi dengan sanadnya Abdul Razzaq. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir bin Abdullah sahabiyun jalil. Pernah berlaku mukjizat Nabi SAW di rumahnya, iaitulah baginda Nabi Jabir bin Abdullah panggil Nabi untuk pergi makan ketika perang Khandaq fi Ma'dhun. Bahawasanya apa? Panggil untuk makan apa? Bisik ke Nabi, ya Rasulullah, ni buat jamu sikit. Mailah ya Rasulullah. Sembelih apa? Sembelih kambing, anak kambing. Nak bagi jamu yang makan. Faham tak? Apa yang Rasulullah buat? Panggil semua sahabat yang tengah bekerja. Padahal apa? Jabir bin Abdullah panggil Nabi saja. Untuk apa? Untuk makan di rumah Jabir bin Abdullah. Bila dia panggil belakang. Ni Jabir bin Abdullah panggil semua belakang. Maka Nabi pun duduk depan, semua ikut belakang. Jabir bin Abdullah kerah terus kepala. Tak? Oh, sudah kata. Kita panggil Nabi ya. Mari belakang. Ketika itu bahawa Nabi SAW masuk ke dapur, kemudian Nabi uli dengan tangan Nabi SAW sampai semua makan dan semua kejam. Kanat hadhi mu'jidatun fi baiti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ala kulli hal. Qala, berkatalah oleh ia ya Jabir. Qultu ya Rasulullah. Berkatalah oleh aku ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi. Dengan ayahku anta. Anta ni taukid. Wa ummi.
dan ibuku. Syuf. Apa makna bi abi anta wa ummi? Dengan ibuku engkau ya Rasulullah wa ummi dan ibuku. Pelik tak ayat dah? Ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Pertama sekali, bi abi anta wa ummi ini adalah kalimah yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kepada apa? Mengagungkan orang yang diikuti. Macam kalam Az-Zarqani al-Mawahib al-Ladunniyah. Apa dia? Ni bi abi anta wa ummi kalimah yang digunakan oleh orang Arab untuk apa dia? Mengagungkan apa dia? Mengagungkan orang yang diikuti. Tamam? Kalimatun tasta'milu al-Arab li ta'zim al-muqtada bih. Bi abi anta wa ummi, apa dia maksudnya Syekhna? Menunjukkan kepada apa? Mengagungkan kepada orang yang sedang dikhitabkan. Dan yang keduanya ialah menuntut dia, menuntut akan serius. Menuntut akan apa? Akan serius ni apa? Dalam keadaan apa? Bersungguh-sungguh. Bertanya satu perkara. Contohnya, orang Arab berkata, billahi alaik, maza waqa'? Billahi alaik. Apa billahi alaik? Yang dia kata, demi Allah Ta'ala, apa yang berlaku? Orang macam tanya. Macam, bi abi anta wa ummi. Dengan ibuku. Apa yang berlaku? Bagi tahu kepada aku apa yang berlaku. Menunjukkan kepada, mengagungkan orang yang sedang dikhitab dan menunjukkan kepada perkara yang nak dibagi tahu dan ditanyakan itu perkara yang sangat besar. Jadi nak tahu sangat-sangat. Yang ni Jabir bin Abdullah dia nak tahu sangat benda apa yang awal kejadian. Dengan bersangatan ini bi abi anta wa ummi. Tamam? Ini mafhum secara banyak jumlah. Bi abi wa anta wa ummi menunjuk kepada mengagungkan yang dikhitab. Kemudian dia menunjukkan kepada apa? Perkara itu al-amr azim. Macam anda nak tanyalah. Anda nak tanya apa dia? Minta maaf. Tak? Nak tanya sikit. Blank ke cara Arab. Mana kedai dia? Tunjuk. Jumpa dia. Mana kedai? Tak, kita apa? Min fadlik, min samahatik, kaza wa kaza. Daripada minta maaf sikit, minta laluan sikit, nak tanya orang sikit. Itu pada muqaddimah. Untuk menunjukkan dia, mengagungkan orang yang dikhitab dan menunjukkan kepada perkara yang ditanya. Tamam? Baik, cumanya bi abi anta wa ummi. Apa maksudnya? Bi abi. Al-ba' muta'alliq bi mahzuf. Ba ta'alluq dengan benda mahzuf. Ai ufdik. Ufdika. Ufdika. Ai ufdika. Afda yufdi. Ufdika ya Rasulullah. Ufdika wa aku menebus akan kamu ya Rasulullah. Aku apa? Tebus. Ufdika. Menebuslah oleh aku. Ya Rasul, menebuslah oleh aku akan kamu ya Rasulullah dengan siapa? Bi abi, dengan ayahku. Anta. Anta ni apa? Taukid pada mana? Taukid pada kaf. Faham tak? Soalnya ufdika anta bi abi wa ummi. La. Bi abi anta, tidak. Anta tu taukid bukan bagi bi abi. Taukid pada ka. Anta tu siapa? Rasulullah. Ufdika. Ufdika telah buat tebusanlah oleh aku akan kamu ya Rasulullah. Bi abi dengan ayahku. Kemudian anta taukid pada kaf. Tamam? Ufdika bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi. Dengan ayahku dan ibuku. Mana kalam? Aku tebus akan kamu ya Rasulullah. Dengan apa? Ayahku dan ibuku. Yakni apa dia? Yakni andai kata. Dibuat pilihan antara Rasulullah dan ibu ayahku. Maka aku memilih kamu ya Rasulullah. Hadza ma'al ibarah.
Yakni aku tebus akan kamu ya Rasulullah dengan ibu ayahku. Yakni kalau diberi pilihan, pilih mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna apa? Makna untuk ibarah ni, tahlil al-ibarah. Tamam? Yani ufdika ya Rasulullah lena. Oi. Lena. InsyaAllah. Jadi apa maksudnya ufdika? Aku tebus akan kamu ya Rasulullah. Maksudnya apa? Andai dibuat pilihan, aku pilih apa? Kamu ya Rasulullah. Yakni apa ni maksudnya? Andai kata bahasa Arab ditawan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ibu ayahku, nasihat aku akan dia memilih akan Rasulullah. Ataupun makna dia jikalau diminta buat tebus. Nampak tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat aku tebus kepada akan Rasulullah dengan ibu ayahku. Mana biar ibu ayahku mati tapi tidak mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau kalam khitab orang Arab. InsyaAllah. Adakah Nabi SAW pernah sebut ayat ni? Bi abi anta wa ummi. Jadi ini siapa sebut? Jabir bin Abdullah sebut pada Nabi, betul tak? Adakah Nabi pernah menyebut bi abi anta wa ummi kepada sahabat? Jawapannya na'am. Nabi sebut bi abi anta kepada ramai sahabat. Tetapi Nabi tidak pernah menghimpunkan bi abi anta wa ummi. Yani Nabi sumpah dengan apa? Dengan ibu dan ayah sekaligus. Tak pernah. Melainkan kepada seorang sahabat saya itu namanya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Fakana hadhihi manqabatun 'azimatun li Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas hanya satu-satunya sahabat yang Nabi pernah sebut bi abi anta wa ummi. Ini sebut dengan dua-dua. Abi wa ummi. Ini dia kelebihan yang sangat besar. Sa'd bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang handal dalam memanah. Faham tak? Nabi SAW bagi panah kepada apa? Dia pegang panah, Nabi pun bagi apa? Bagi busur panah tersebut. Busur ni tak? Busur ni yang tu lah. Cuma Nabi akan bagi anak panah. Orang kafir ketika dalam perang, mereka apa? Mereka takut pada panah. Maka mereka pegang apa? Perisai. Jadi perisai itu sambil-sambil tengok gitu. Faham tak? Tengok depan. Tidak. Jadi pegang itu. Tengok itu. Sikit. Sambil-sambil jalan, buka sikit. Buka sikit. Buka sikit. Maka Nabi panggil dia Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bi abi anta wa ummi. Demi ayahku dan demi ibuku irmi. Balinglah wahai Sa'd. Apa dia? Baling bawa anak panah. Nabi bagi kat dia. Sa'd bin Abi Waqqas. Dia baling tu, bila dia tabir, tak? Memang tepat kena. Kena apa? Kena kepala. Maksudnya apa? Pandainya Sa'd bin Abi Waqqas buat kiraan. Sebab dia buka sikit je. Dia tengok. Dia buka sikit, pak terus kena. Tabas sama Rasulullah SAW. Nabi tengok, Nabi senyum, dan Nabi ketawa. Hatta badat nawajid tu. Senyum. Oh, hebat. Harap. Hebat Sa'd bin Abi Waqqas. Kenapa? Dia boleh tabir dalam keadaan apa? Keadaan orang angkat sekejap untuk tengok. Pak, kena terus. Menunjuk pada kehandalan Sa'd bin Abi Waqqas dalam memanah. Ta'ala kullah. Mari bertajuk. Qala akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Akhbirni. Beritahu akan daku. An daripada. Awwali syai'in. Awal-awal sesuatu. Khalaqahu, menjadilah akan dia syai'. Allahu oleh Allah. Qabla al-asya'. Sebelum daripada al-asya' ay jami' al-mawjudat. Al-asya' apa dia? Jami' al-mawjudat. Segala apa dia? Mawjudat. Apa dia mawjudat? Segala makhluk. Syuf. Inilah satu-satu hadis. Syuf, afwan. Inilah di antara hadis yang paling soreh mensabitkan apa dia?
awwaliyah an-nur al-Muhammadi. Apa dia? Awal-awal yang dijadikan adalah nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang lain yang mana para ulama buat istidlal, itu ialah mensabitkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma adakah itu yang awal yang pertama? Masalah dia sebut apa dia? Dulu hadis sebut apa dia? Mata kunta nabiyan, kuntu nabiyan wa adam bainal al-jasadi war ruh. Orang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bila jadi nabi?" Aku jadi nabi ketika mana Adam belum dihubung di antara roh dan jasad. Di antara bainal ma' wat turab. Belum pada tanah dengan air tak campur lagi. Qayyib. Ini menunjukkan kepada terdahulunya Nabi SAW dalam penciptaan. Itu disebut sebagai al-haqiqatul Muhammadiyah, an-nur al-Muhammadi. Tapi adakah yang lazim daripada hadis ini menunjukkan bahawa nur Nabi adalah awal-awal kejadian daripada hadis ini? Tak, sebab apa? Sebab dia nak beritahu apa? Jadinya Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Adam. Tamam? InsyaAllah. Maka hadis yang ini yang paling soreh menunjuk kepada apa? Keawalan Nabi SAW. Ada pun hadis lain daripada hadis lain semuanya masih lagi fihi ihtimal. Padanya masih ada kebarangkalian. InsyaAllah. Qala sabda Nabi SAW, ya Jabiru, hei Jabir, inna Allah, sesungguhnya Allah, qad khalaqa, hujan ni. Dua hari, 3 hari kena Muhammad. Tak badan. 3 hari. Kalau masuk malam ni, ambil besok. Kita warakah. Nabi mana? Leno. Larat letih dia. Tak dengar. Soleh tu makna apa? Jelas. Dia memang dengar di belakang. Dah malas nak angguh. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala qad khalaqa, telah menjadilah oleh ia, ya Allah, qabla al-asya'i, sebelum perkara-perkara. Al-asya' mana apa? Al-mawjudat. Nur nabiyyika maf'ul. Akan nur baginda, nur nabi kamu. Jangan ni. Nur nabi kamu min nurihi, daripada nurnya ya Allah. Dengar belakang. Dengar. Min nurihi, daripada nurnya ya Allah. Faja'ala dzalika an-nuru yaduru ma'al qudrati bil qudrati haitsu syaa Allah. Faja'ala, maka menjadilah oleh ia, ya Allah, faja'ala, maka menjadilah oleh ia Allah, dzalika an-nura. Syuf, ja'ala dzalika an-nur, ja'ala dzalika an-nur, kalau nak dibaca dengan rafa' an-nuru, kerana an-nur badal bagi apa? Bagi zalika. Tamam? Maka kalau makna ja'ala dengan makna khalaqa, ja'ala zalika an-nur, ja'ala dengan makna apa? Dengan makna menjadikan. Tamam? Maka zalika an-nura. Tapi kalau ja'ala dengan makna syara'a, syara'a ni apa? Masuk. Maka zalika an-nuru. Yang ni apa? Ihtimal. Faja'ala dzalika an-nuru ataupun faja'ala dzalika an-nura. Ini boleh nuru. Tamam? Anda betul. Faja'ala dzalika an-nur, yani fasyara'a dzalika an-nur. Ja'ala dengan mana syara'a? Syara'a apa dia?
Dengan masuk. Masuklah oleh demikian nur. Atau faja'ala zalika nura ay ja'ala Allah. Zalika nur. Jadi zalika an-nura. Ha? Kalau boleh juga ju'ilah. Cuma di sini dia terdahulu dhamir Allah. Maka perlu balik pada Allah Taala. Faja'ala, maka menjadilah oleh ia ya Allah zalikan nura. Akan demikian nur. So, sama ada zalikan nur, zalika jadi apa? Fa'il atau maf'ul. Kalau zalika maf'ul itu makna bagi ja'ala. Mana menjadi. Tapi kalau zalika itu dia fa'il bagi ja'ala, yakni ja'ala dengan syara'a. Sah? Maka masuklah oleh demikian nur yaduru bil qudrati haitsu syaa Allah. Yaduru berpusing. Ia nur bil qudrah. Dengan qudrah yakni qudrah Allah Taala. Haitsu di mana-mana. Mana haitsu di mana-mana tempat. Syaa Allahu. Menghendakilah Allahu oleh Allah. Jelas insyaAllah. Syuf. Sekali lagi ya. Jan. Kau nak besok? Kau Isam? Besok? Simi? Ha? Tak apa belakang. Ha, Syekh? Besok? Ha? Besok? Yoi? Besok? 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 Ha? Tak apalah besok lah. Tengok apa latih. Ha tak? Dia kata sakit hati dia ni. Raja lewat. Lajak lah raja dia. Ha tak? Tak, macam tu. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Ni kalau baca lagi